Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Benda yang kita sedang pelajari ini ialah wasilah, yakni jalan-jalan ataupun kaifiat bagaimana kita hendak menjadikan diri kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Itu sebabnya disebut jalan yang adil, jalan yang betul, yang perlu kita berpegang kepadanya supaya kita tidak tergelincir dan akhirnya membawa kebinasaan kepada diri kita. Cuba lihat seterusnya itu. Kemudian kelakuan itu, selepas kelakuan itu bahawasanya dua jalan terbentang keduanya, lagi membedakan keduanya, terlebih luas jalan masuknya dan terlebih banyak yang menyeru kepadanya dan terlebih mudah perjalanannya daripada jalan yang adil. Tengok dia sebut. Apa dua jalan tersebut, tuan-tuan? Itu jalan aman dan jalan putus asa.
kedua-dua jalan tersebut, wasilah tersebut sebenarnya membawa kepada kebinasaan. Maksud aman ialah seolah-olah apa sahaja yang dilakukan seolah-olah tidak ada kesan apa-apa. Itu dia merasa diri dia aman. Aku mencuri, aku melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, tetapi hidup aku dia merasakan senang lenang. Aku bermain judi, menang, tidak ada apa-apa pun. Dan apa sahaja. Kalau aku tidak menutup aurat pun, hidup aku sentiasa di dalam kemewahan, tidak merasa susah. Itu maksudnya. Dia merasakan dirinya dalam keadaan aman. Sedangkan dia tidak tahu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim Allah. Itu sebabnya Allah Taala tak nak tunjukkan di dunia lagi satu sahaja yang aku nak balas kalau engkau buat, yang lain tu aku tangguhkan, kata Allah. Itu manusia merasa selesa, rasa aman. Apa dia? Kalau derhaka kepada kedua ibu bapa, aku balas. Allah Ta'ala kata di dunia lagi, ketika engkau masih hidup lagi, ketika engkau di saat hampir kematian, aku tunjukkan balasan-balasan disebabkan engkau derhaka kepada kedua ibu bapa engkau. Yang lain tidak. Allah Ta'ala tangguhkan hari kiamat. Itu sebabnya segelintir manusia merasa diri dia aman. Dia kata aku buat pun tidak ada apa-apa. Dia rasa seronok, rasa sejahtera. Bahkan dia merasa diri dia, hidup dia macam tu senang lenang, tak ada masalah. Walaupun aku terlibat dengan rasuah, walaupun aku memberi rasuah, menerima rasuah, hidup aku senang lenang. Ini segelintir manusia berpahaman seumpama itu. Aku tak sembahyang, aku tidak beribadah, hidup aku macam biasa. Itu sebabnya tuan-tuan disebut jalan aman dan jalan putus asa itu sebenarnya boleh membinasakan. Dan terlebih luas jalan masuknya nak menuju ke arah itu, lagi mudah. Sebab apa? Dia rasa tidak ada apa-apa pun. Waliyazubillah. Itu sebabnya kita kena pegang dua sifat awal-awal dahulu, iaitu sifat al-khawf, sifat ar-raja. Sifat rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat sentiasa meletakkan pengharapan, pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak,
Itu yanglah dia. Seperti yang saya katakan tadi, seolah-olah dia merasa aman, rasa senang aja. Engkau bersusah-susah beribadah, tapi hidup engkau macam tu juga, tak berubah. Aku ni waliyazubillah. Itu sebabnya dia kata, dan terlebih mudah perjalanannya daripada jalan yang betul, jalan yang adil, jalan yang benar. Kalau kau ikut jalan yang adil, jalan yang benar, jalan yang betul, susah. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu haram, ini haram. Siapa tuan-tuan? Pada sangkaan mereka. Itu je. Itu sampai disebut oleh pengarang kitab ini, dia kata, dan terlebih mudah perjalanannya daripada menuju jalan yang adil, jalan yang betul, jalan aulia Allah, jalan wali-wali Allah. Kerana bahawasanya, sebab apa jadi macam tu? Apabila engkau tilik, engkau lihat kepada pihak aman, iaitu jalan yang aman, niscaya engkau lihat daripada keluasan rahmat Allah Ta'ala dan banyak kurniaannya, sehingga kemurahannya barang yang tiada meninggalkan dikau rasa takut. Seolah-olah dia tak rasa takut. Aku tak semayang 5 waktu, aku tak semayang, tetapi hidup aku kaya raya, senang lenang. Ini pahaman mereka. Engkau yang semayang 5 waktu, tetapi hidup engkau susah juga. Waliyazubillah. Sehingga dia kata, barang yang tiada meninggalkan dikau rasa takut. Dia rasa tak takut. Tak takut buat itu, buat ini. Waliyazubillah. Sedikit pun dalam hati dia tidak ada rasa takut. Kita takut, tuan-tuan. Sebab apa? Diceritakan melalui sam'iyat, melalui pendengaran, bagaimana di saat seseorang itu hampir kepada maut, 4 malaikat akan datang, tuan-tuan. Orang bagi seseorang yang hampir nak dicabutkan nyawanya. Seorang akan mencabut roh dia melalui kaki yang kanan, seorang melalui kaki yang kiri, satu malaikat lagi melalui tangan yang kanan, satu malaikat lagi melalui tangan yang kiri. 4 malaikat datang. Engkau nak bergerak macam mana? Sama ada engkau guru silat ke, taekwondo ke, engkau tidak akan mampu. Engkau tidak akan berani berkata. Kalau berani, rapat. Tak ada. Cakap bolehlah. Berani, rapat. Datang ke 4 malaikat ini, kaku engkau. Maka malaikat maut kata, apabila roh engkau telah terkumpul di dada engkau, fi sadri, dan akan naik kepada khalqum engkau, maka ketika itulah, kata malaikat maut, aku akan tarik nyawa engkau. Allahu Akbar. Itu siapa, tuan-tuan? Orang yang beriman, rasa takut. Tapi orang yang tidak beriman, dia tak rasa apa. Dia rasa lega, tak sembahyang, tak apa. Buat benda itu dia rasa tak ada apa-apa. Itu sebabnya disebut di sini.
barang yang tiada meninggalkan di kau takut, maka berserah kamu atas yang demikian itu sekali, dan jinak dan sentosa kamu. Maknanya, kalau aku buat pun, aku berjinak-jinak pun dengan benda-benda yang mendatangkan dosa ini, tak ada apa-apa pun, dalam keadaan aman. Itu sebabnya tuan-tuan, dalam kita mengharungi wabak dan bala ni, ada segelintir manusia yang rasa tak kisah, tak ada apa pun, dia kata. Yang mati tempat lain, aku macam ni juga. Aku pergi kelab malam, aku pergi disko, tak ada apa pun. Dia merasa umpama macam tu. Itu sebabnya dia khabarkan melalui berita, melalui TV, ramai yang ditangkap kerana apa? Ingkar PKP ketika berada di kelab-kelab malam, di pusat-pusat hiburan. Sebab mereka rasa tidak ada apa-apa pun. Dia tidak tahu rahmat Allah tu. Allah Ta'ala kasih lagi, Allah Ta'ala sayang lagi, Allah Ta'ala tak nak matikan dia. Allahu Akbar. Itu sebabnya disebut di situ. Dan jika engkau tilik, engkau lihat daripada pihak takut engkau, rasa gerun engkau, lihat daripada besarnya siasah mentadbir kerajaan Allah Ta'ala dan banyak hebahnya, pemberiannya dan halus pekerjaannya, sehingga memikirkan serah aulia-aulia dan auspia-auspianya, barang yang tiada hampir tinggal sertanya harapan, maka putus asa sekali dan kunut ia daripada rahmatnya. Sampai macam tu. Orang yang nak meletakkan diri dia hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia merasakan, Allah, kalaulah ditakdirkan begini-begini bagaimanalah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita sentiasa memikirkan, ya Allah, kalau Engkau cabut nyawa aku di saat ini, ya Allah, aku belum bersedia lagi, belum cukup persediaan aku, ya Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, terlalu banyak Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan-kelebihan supaya mereka setanding dengan umat-umat yang terdahulu yang panjang umurnya. Umur umat Muhammad ni pendek-pendek tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala banyak beri ganjaran. Buat itu ini ganjaran, buat itu ini ganjaran. Seperti yang paling mudah, mengambil wuduk ajalah dalam hadis tu. Kita tidak, selagi tidak batal wuduk kita, kita tak ambil wuduk lain. Rajin mengambil wuduk. Umpamanya sembahyang maghrib dah ada air sembahyang, nak sembahyang isya, sunat lagi mengambil wuduk. Dan apa ganjarannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan 10 kali ganjaran Allah Ta'ala nak beri. Semata-mata nak mengambil wuduk. Itu sebabnya diceritakan dalam kitab Tahzibul Qulub wa min Bihasil Qulub, apa dicerita di situ?
Di dalam syurga tuan-tuan ada 120 saf. Panjang setiap satu saf itu minal masyriq ilal maghrib, daripada timur ke barat. Tak tahu nak menceritakan betapa luasnya syurga itu. Daripada 120 saf di dalam syurga itu, 80 saf adalah terdiri daripada min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya 2/3 penghuni syurga itu terdiri daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut tuan-tuan. Oleh itu, rebutlah peluang. Itu sebabnya diajar kepada kita bagaimana wasilah untuk menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ada rasa khauf, sentiasa meletakkan ar-raja, pengharapan kepada Allah. Itu sebabnya di dalam suratul Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah kepada waladhdallin, yang menjadi rukun dalam sembahyang, menceritakan seolah-olah keseluruhan isi Al-Quran. Allahu Akbar. Sehari semalam dalam sembahyang fardu 17 kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Itu sifat Allah. Allah Ta'ala tak kata engkau tidak beriman, aku tidak beri. Aku nak beri pada orang yang beriman. Tak? Itu sebabnya yang non-Muslim, yang kafir, kaya raya. Tetapi engkau kaya raya di dunia, engkau tunggu besok. Oleh kerana engkau tidak beriman kepada aku, engkau makan nikmat aku, engkau ambil nikmat aku, tetapi engkau tidak beriman dengan aku, engkau tunggu besok. Tetapi Allah Ta'ala tetap sifat Ar-Rahman. Aku beri. Itu sebabnya mereka kaya raya. Janganlah kita rasa cemburu dengan kekayaan mereka. Sebab Nabi kata man jadda wajada, siapa usaha dapat, siapa rajin dia dapat. Itu saja. Jadi tuan-tuan, dia dah disebut di situ. Maka berkehendakkan tiba-tiba bahawa jangan kau lihat kepada keluasan rahmat hanya hingga engkau berserah diri dan sentosa. Tiada pula kepada besar hebatnya dan banyak tuntutannya hingga jadi qunut dan putus asa. Tetapi yang penting engkau tilik kepada ini dan kepada ini sekaliannya. Apa dia? Rahmat Allah. Engkau lihat sedikit aja rahmat Allah. Paling tidak cuba engkau lihat pada tubuh badan kau. Dengan kelipan mata yang Allah Ta'ala jadikan. Dengan bulu mata yang Allah Ta'ala jadikan. Sedikit saja. Tetapi semuanya itu ada hikmah dia. Itu sebabnya kelipan mata kita ini tuan-tuan, dia semula jadi. Bukan boleh kita nak kelip-kelip, tak. Ada tuan-tuan kira, sehari semalam berapa banyak kelipan mata. Kejap-kejap dia berkelip, kejap-kejap dia berkelip. Ada pula bulu mata. Bila tidur nampak matanya pejam. Kalau tak ada bulu mata, itu bau sedikit sangat. Itu yang Allah Ta'ala kata, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau engkau nak hitung nikmat aku, kata Allah, engkau tidak akan terhitung. Itu baru sedikit, tuan-tuan. Itu sebabnya disebut di situ. Tetapi engkau tilik, engkau lihat kepada ini dan kepada ini sekaliannya, dan engkau ambil daripada ini setengahnya dan daripada ini setengahnya, maka engkau susunkan antara keduanya, jadikan satu jalan yang sangat halus, dan engkau berjalan di dalamnya supaya sejahtera. Akhirnya engkau akan merasa sentosa, selamat. Apa dia? Kalau meletakkan sifat khauf, sifat ar-raja' ini. Memang itu sebabnya tanamkan, ya Allah, aku takut kepadamu, ya Allah. Itu sebabnya disuruh kita bermunajat, minta ampun kepada Allah. Sebab aku takut, ya Allah, dengan azabmu. Kita tak nampak azab. Azab kubur, kita tak tahu bagaimana mereka yang dah mati merasai kehebatan azab kubur. Sekadar cerita, payah orang nak percaya. Baik. Maka keadaan bahawasanya jalan ar-raja', meletakkan pengharapan itu semata-mata mudah dan luas, dan akhirnya kesudahannya membawa kepada aman. Meletakkan sifat raja', pengharapan itu mudah dan sangat luas. Kesudahannya membawa kepada aman dan kerugian. Rugi macam mana? Sebab rugi seolah-olah apabila meletakkan pengharapan, aku berserah kepadamu, ya Allah, kita nampak sejahtera, tetapi ada orang memandang rugi. Sebab apa? Bila letakkan pengharapan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan rugi. Sebenarnya itu adalah mainan. Patutnya kita letakkan pengharapan kita, tekad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikata apa? Dan begitu juga jalan khauf yang semata-mata mudah, lagi luas, lagi lebar, dan kesudahannya membawa akan dikau kepada sesat dan jalan yang adil antara keduanya, iaitu apa dia? Khauf dan raja. Pegang kepada khauf dan raja, membawa engkau kepada yang adil, yang betul, yang benar. Berapa kali dah diulang? Berpegang kepada sifat khauf, sifat takut, sifat ar-raja akan membawa engkau kepada jalan yang betul, yang benar. Dan jikalau ada ia jalan yang harus lagi sukar, maka bahawasanya jalan yang sejahtera dan jalan yang nyata membawa ghufran dan ihsan dan janan, yakni membawa kepada pengampunan Allah, membawa kepada ihsan, kebaikan, dan membawa kepada janan. Maknanya terlepas kita daripada kemurkaan Allah. Itu yang kita hendak. Apabila sentiasa kita rasa takut, meletakkan pengharapan kepada Allah, mudah-mudahan
sentiasa mendapat pengampunan daripada Allah. Kemudian dan ridwan, dan keredaan Allah. Dan akhirnya berjumpa akan milikir Rahman Subhanah. Allah kemuncak dia. Berjumpa dengan Allah. Siapa dia? Kalau orang yang rasa takut. Itu sebabnya tuan-tuan, orang yang beriman, yang beramal ibadah, apabila dia mati, dia seronok sangat, dia gembira sangat. Itu sebabnya di saat dia nak mati itu, khususnya orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal ibadah, terbuka mata dia. Dan dia rasa seronok sangat. Kerana apa? Telah dibayangkan ini tempat dia. Allah Ta'ala telah terima amal ibadah dia. Maka dipandang di atas. Dan akhirnya, kesudahannya, disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala anhu, orang yang beriman, yang bertakwa, apabila mati dia seolah-olah air di dalam gelas ini tuan-tuan, kemudian ditutup, kemudian nampak titisan-titisan air peluh yang dinamakan husnul khatimah. Ini orang yang beriman, berpeluh dahinya, bukan satu badan, tak, dahi dia berpeluh. Ini dikatakan kesudahan dia husnul khatimah. Hebat tuan-tuan. Itu yang kita hendak. Allahumma qtim lana bi husnil khatimah. Lalu kita doa. Sebab dia kata akhirnya berjumpa akan milikir Rahman Subhanah. Tiadakah engkau dengar firman Allah pada abna, yakni anak-anak jalan ini? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Meminta mereka itu akan Tuhan mereka itu, takut dan loba. Maknanya mereka meminta, ya Allah, aku takut ya Allah, aku mohon pengampunan daripadamu ya Allah. Siapa dia? Iaitu mereka yang takut, yang khauf dengan Tuhan dia. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, Nabi maksum, Nabi tidak ada dosa. Tetapi ada riwayat mengatakan sampai 70 kali, setengah riwayat mengatakan sampai 100 kali Nabi meminta ampun. Kemudian Nabi qiyamul lail, sembahyang malam sampai bengkak-bengkak kaki. Sampai Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapalah sampai begini sekali engkau beramal? Tidakkah engkau telah diampuni oleh Allah? Maka jawab Rasulullah, tidak salahkah apa yang aku buat ini sebagai tanda syukur aku kepada Allah? Tengok tuan-tuan. Kemudian dikata, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tiada mengetahui oleh seseorang akan barang yang sembunyikan bagi mereka itu daripada tetap mata, balasan dengan barang yang adalah mereka itu mengerjakan daripada taat dan ibadah. Tidakkah mengetahui oleh seseorang akan barang yang disembunyikan bagi mereka itu? Tunggu hari akhirat besok. Tunggu hari akhirat esok, balasan daripada Allah. Itu yang dikatakan barang yang disembunyikan bagi mereka itu, balasan daripada Allah.
yang diceritakan bagaimana sifat ahli syurga, tuan-tuan. Apabila sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berikan nikmat yang sehebat-hebatnya. Sama ada makanannya, sama ada minumannya, sama ada buah-buahan dia, sama ada pakaian dia. Allahu akbar. Hebat-hebat, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, mari sini. Engkau bawakan hidangan yang lazat-lazat untuk hamba-hambaku. Maka malaikat bawa. Selepas makanan, bawa minuman sampai 8 jenis minuman, tuan-tuan. Di syurga. Allahu akbar. Itu sebabnya disebut di sini, maka tiada mengetahui oleh seseorang. Kita tak tahu. Semuanya itu akan dinikmati apabila kita masuk dalam syurga. Itu sebabnya kita berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga, ya Allah. Walaupun mayang lintang pukang, ndak juga syurga Allah. Barang yang disembunyikan bagi mereka itu daripada tetap mata. Kita tak nampak lagi, tuan-tuan. Ada hikmah dia. Itu sebabnya jangan kita menyangka, ya Allah, sesungguhnya hingga umur aku 60 tahun, banyaknya amal ibadah aku. Allah Ta'ala sembunyikan daripada penglihatan mata kita. Supaya apa, tuan-tuan? Jangan engkau sombong. Jangan engkau takabur dengan ibadah engkau. Belum tentu dengan ibadah engkau itu menyebabkan engkau masuk syurga. Belum tentu. Sebab masuk syurga ini adalah dengan belas ihsan Allah. Itu sebabnya, tuan-tuan, disembunyikan daripada penglihatan mata kita. Kalau dunia ni okeylah, bolehlah dicerita. Tetapi apa yang Allah Ta'ala nak kurniakan, tetapi Allah Ta'ala sampaikan melalui perkhabaran sam'iyat, pendengaran. Itu sebabnya payah orang nak percaya. Sedangkan itu adalah benar. Kan orang baca talqin, sesungguhnya azab kubur itu adalah benar. Soal muka nangkir itu adalah benar. Semuanya benar. Disampaikan melalui pendengaran. Tetapi orang tak percaya juga. Daripada tetap mata, balasan dengan barang yang adalah mereka mengerjakan daripada taat dan ibadah. Ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah Ta'ala sembunyikan semasa di dunia ini. Kau terima di hari akhirat esok. Itu sebabnya Allah Ta'ala kata, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba kamu, berlumba-lumbalah membuat kebajikan. Baik. Maka tilik olehmu, lihat olehmu akan jumlah ini sungguh-sungguh dan ijtihad dan jaga pekerjaannya, maka bahawasanya tiada dapat dengan mudah. Tengok. Makna bukan mudah, tuan-tuan. Penat. Ini yang Allah Ta'ala kata, engkau dah penat di dunia dahulu. Engkau beramal ibadah. Ini aku nak beri balasannya. Aku terima sembahyang subuh engkau, aku terima sembahyang zuhur engkau.
Engkau penat. Tuan-tuan datang ke masjid ni penat, tuan-tuan. Bangun pukul 4.30 tadi. Datang pula hujan-hujan sejuk-sejuk. Naik kenderaan ke, berjalan kaki ke, dah lepas sembahyang pula. Penat duduk. Dah 3-4 kali dah beralih kaki dah. Bila lah ustaz nak berhenti? Kejap lagi berhenti. Penat. Dah 4 kali dah aku pusing kaki. Ustaz tak mesti berhenti juga. Kejap lagi berhenti. Penat. Duduk. Tengok disebut situ. Kemudian ketahui olehmu bahwasanya tiada datang bagimu berjalan dengan jalan ini. Maknanya bukan mudah. Dan menanggungkan akan nafsu yang sangat liar. Tengok. Nak lawan nafsu yang sangat liar. Tapi tuan-tuan mampu juga lawan nafsu yang liar tadi. Sampai juga ke masjid. Lawan pula nafsu yang liar tadi. Dapat juga tunggu kuliah subuh. Kalau tidak, tuan-tuan pergi dah. Dah berada depan roti tampal, roti apa semua dah ada dah. Tapi tunggu kejap lagi. Dan menanggungkan akan nafsu yang sangat liar daripada mengerjakan kebajikan, dan boleh menghelakan bagi yang dikasih padanya, dan berusaha bagi yang taat yang berat atasnya. Allahu Akbar. Tengok, berat nak datang pagi tadi, berat, hujan dan sebagainya, tetapi kita lawan juga, dapat kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, melainkan dengan engkau peliharakan akan bagi 3 usul ini, dan engkau ingatkan baginya atas berkekalan dengan tiada lumpuh dan lalai. Apa dia? Yang pertama, ini sebagai penutup. Yang pertama, sebutkan firman Allah Ta'ala pada ayat targhib dan tarhib, yakni menggemarkan dan menakutkan. Engkau kena gemar beribadah, suka beribadah. Kerana apa? Nak mengelakkan daripada rasa takut dengan azab Allah. Gemar nak beribadah. Selain daripada fardu, gemar nak buat yang sunat-sunat. Kerana apa? Ganjaran dia. Itu satu. Caranya betul-betul lah. Sebutkan nikmat Allah itu, firman Allah yang berhubung supaya kita gemar. Kedua, sebutkan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya ingatkan Allah Ta'ala akan mengambil dan memberi, yakni seksa dan pemaaf. Ingat azab Allah, seksaan Allah. Kalau tak sembahyang begini, kalau tak tutup aurat begini, kalau mengumpat orang begini. Ingat itu azab Allah. Dan ingat Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Oleh itu, rajin-rajinlah meminta ampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Yang kita nak sombong sangat dengan Allah, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sikit pun kau tak nak minta pada aku. Walaupun Allah Ta'ala kata wa qala rabbukum ud'uni, telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, minta kepada aku, istajib lakum, aku akan perkenankan. Itu dua. Yang ketiga, sebut balasan Allah Ta'ala hambanya pada hari akhirat, iaitu pahala dan seksa Allah. Sentiasa ingat balasan daripada Allah, apa dia? Balasan pahala. Ini yang saya katakan tadi,
iaitu balasan bagi orang yang Allah Ta'ala pilih masuk syurga Allah. Dengan makanan yang hebat-hebat, dengan minuman, dengan buah-buahan, dengan pakaian. Ganjaran dia. Dan juga siksaan Allah. Bila ada 3 perkara ni tuan-tuan, disebut tadi, bila kita pegang 3 perkara ini, mudah-mudahan terlepaslah engkau daripada lalai, terlepaslah engkau daripada putus asa, terlepaslah engkau daripada merasa engkau sentiasa aman aja. Dah, pegang. Saya ulang sekali lagi. Pertama, sentiasa sebutkan berhubung dengan targhib dan tarhib, iaitu menggemarkan dan menakutkan. Menggemarkan maknanya buat yang terbaik. Allah Ta'ala suka. Paling tidak, Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan suka kepada yang cantik. Dalam berarti kata, nak beribadah tu buat elok-elok. Nak sembahyang buat elok-elok. Allah Ta'ala suka. Jangan leweh. Allah, amin Allah, Allah. Abang sambil leweh je. Pakai kain parah dada. Baju tidak, kopiah tidak. Nak angkat takbir pun Allah. Tengok. Allah Ta'ala suka. Buat cantik-cantik. Nak menghadap Allah, pakai cantik-cantik. Itu baru pakaian. Yang lain-lain, buat semua yang cantik-cantik. Yang kedua, sebutkan perbuatan Allah. Iaitu Allah Ta'ala mengambil dan memberi. Apa dia? Yang siksaan Allah. Ya Allah, kalau aku buat ini balasan Allah. Tetapi kalau aku buat yang ini, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Itu sebabnya disuruh kita bermunajat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Sayu tuan-tuan. 2 dah. Yang ketiga, sebutkan balasan Allah, ingatkan balasan Allah ke atas hamba-Nya pada hari akhirat, iaitu apa dia? Pahala dan seksa. Pahala, buatlah, Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Buat yang baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarrah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan balas benda yang baik. Buat apa saja yang baik. Tetapi yang jahat jangan buat. Maknanya sentiasa ada pahala. Dan ingat seksaan Allah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarrah pun Allah Ta'ala akan balas. Oleh itu, fikirlah kita. Jadi tuan-tuan cukuplah setakat itu. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, dan kalau mati kita, insya-Allah mudah-mudahan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Minggu depan boleh akan kupas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك